سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa surau, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran panjatkan kehadirat Allah SWT kerana kita dipilih oleh Allah di antara manusia-manusia yang ramai di sekeliling kita ini untuk berada dalam majlis yang termulia, iaitu majlis ilmu. Kerana menghadiri majlis ilmu itu memang dituntut oleh Allah dan jadi kegemaran Rasulullah SAW. Kerana barang siapa berada di dalam majlis ilmu, dia seolah-olah berada berjuang di jalan Allah sehinggalah dia balik ke rumahnya. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa berada di jalan Allah, berjuang di jalan Allah sehinggalah dia balik ke rumahnya. Maknanya kalau kita mati sebelum sempat balik ke rumah, mati kita mati dalam perjuangan di jalan Allah. Mati syahid namanya. Orang mati syahid di antara 7 golongan manusia yang masuk syurga tanpa hisab. Oleh yang demikian, kita hendaklah selalu menghadiri majlis-majlis ilmu. Asalkan ilmu yang diajar itu adalah ilmu yang memberi manfaat. Manfaat kepada dunia atau manfaat kepada akhirat. Asal ilmu memberi manfaat, itu dikira ilmu yang dituntut kita mempelajarinya, sama ada dunia ataupun akhirat. Wajib hukumnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Menuntut ilmu itu diwajibkan, difardukan atas sekalian muslim lelaki dan muslimah perempuan. Rugilah mereka boleh hadir dalam majlis ilmu tapi sengaja tak nak menghadirkan diri. Rugilah orang-orang itu. Baik, mudah tu. Muka surat berapa? 132. 132. Baik. 132. Kiamat besar. Kiamat ni ada 2. Satu kiamat kecil, lagi satu kiamat besar. Kiamat kecil berlaku apabila seseorang itu mati, maka terdirilah kiamat baginya. Man mata qad qamat qiyamatuhu. Man mata qad qamat qiyamatuhu. Barang siapa mati maka terdirilah kiamat ke atasnya. Pokok tu tumbang, kiamatlah pokok tu. Gunung tu runtuh, kiamatlah gunung tu. Katak langgar di lori, kiamatlah katak tu. Ikan keli kena tangkap dipancing. Dipancing Cikgu Ayub dapat ikan keli. Ikan keli tu buat tempoyak macam. Kiamatlah ikan keli tu. Itu kiamat itu berlaku hari-hari. Setiap saat, setiap detik, setiap minit berlaku. Itu namanya kiamat kecil. Atau dalam bahasa Arabnya kiamat sughra. Tapi kiamat besar, dia berlaku sekali aja. Belum lagi pun berlaku. Itu kiamat besar. Dipanggil kiamat kubra. Bila bumi ini digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan, lalu mengeluarkan isi-isinya yang berat-berat, itu bermulalah nak berlaku hari kiamat. Itu sebenarnya bukan kiamat tu. Itu baru kemusnahan alam ini. Kemusnahan dunia ni. Tapi permulaan kiamat ialah memusnahkan seluruh alam ni. Menghancurkan gunung-gunung, menumbangkan pokok-pokok, mematikan manusia, mematikan binatang-binatang, mematikan malaikat-malaikat.
Mematikan jin-jin, mematikan segala makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kata Allah. Tiap-tiap sesuatu itu di atas yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Yang kekal, yang tak binasa, yang selama-lamanya ada, tak akan mati, itulah dia wajah Allah. Jadi wajah Tuhan kamu, Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Dialah yang tak binasa sampai bila-bila. Yang lain semua akan mati. Bila berlaku itu, berlakulah permulaan kiamat besar dengan memusnahkan seluruh benda-benda yang bernyawa. Belum kiamat lagi sebenarnya. Lepas itu tenang alam ni, kemudian baru dibangkitkan semula. Itu dipanggil kiamat. Kiamat tu qiyam, bangun semula. Daripada mati bangun balik, bangkit dari kubur. Itu namanya kiamat. Baik, kita baca senang. Setiap hari atau saat ada manusia lahir, dan setiap saat pula ada manusia mati. Hari-hari ada je lahir, hari-hari juga ada yang mati. Kadang-kadang macam orang Rohingya tu sekali mati 600 orang. Macam orang di Uganda tu atau di Nigeria tu sekali mati 2000 orang. Itu berlakulah kiamat bagi diri mereka. Tetapi angka kelahiran rupanya lebih besar dari angka kematian. Rupanya angka kelahiran tu lebih besar daripada angka kematian. Sebab itu penduduk dunia ni makin lama makin ramai, makin lama makin ramai, makin lama makin ramai. Berbagai-bagai umur yang dapat dicapai masing-masing. Ada yang dah 70 lebih. Jangan cakap ni dah 74. Baru. Bukannya baru. Udah 74. Itu masih itu. Bukannya hijrah. Kalau hijrah 76, 77 kot. Udah sampai 74. Tak tahulah kalau sampai 80 esok. Itu apa? Sekarang ni udah apa? Udah subsidi. Sekarang ni subsidi. Kalau dah sampai 80 esok, itu gelarnya apa? Takkan tak tahu juga Ayub. Apa? Injury time. Anytime the referee will blow his whistle. Itu yang 80 esok. Yang udah 60 lebih itu, it is your time now. Menunggu tu 63, 64 itu nunggu masa je tu. Kerana kata Nabi, umur manusia akhir zaman baina sittin wa sab'in. Artinya apa? Antara 60 hingga 70 tahun. Mana yang baru-baru dah pencen tu, itu time dia lah tu. Tunggu-tunggulah. Baru-baru nak pencen. Lebih baik buat sebanyak-banyak kebajikan. Macam tadi jumpa dengan Cik Abdul Hamid, dia kata dia nak pergi ke umrah. Alhamdulillah. Buat kebajikan secepat-cepat yang mungkin. Jangan tunggu-tunggu. Dia nak pergi umrah pada 29 bulan. Sama dengan Yang Mulia Raja Azman. Lagi siapa lagi tahu? Ada berapa orang? Siapa? Hamid. Hamid tadi lah. Cuba dia Hamid dah cerita tadi tu. Jadi umur itulah tu. Jangan tangguh-tangguh. Do not procrastinate. Tahu apa tu procrastinate? Jangan tangguh-tangguh kebaikan. Kenapa? This is your time. Saya lepas subsidi lah tu. Dah dapat subsidi. Dah lebih 70. Alhamdulillah lah. Jangan-jangan balik ke padam terus. Itu dia. Itu kiamat. Berbagai-bagai umur yang dapat dicapai masing-masing manusia dalam hidup di dunia ini. Tetapi rata-rata sebahagian terbesar manusia mati antara umur 60 dan 70 tahun. Ada pun dalam kitab ni. Umur 60 dan 70 tahun matilah tu. Bila kurang dari itu dikatakan kemudian kemudaan matinya. Orang yang mati sebelum 60 muda lah matinya tu. Dan lebih daripada itu ketuaan umurnya. Dah tua lah tu. Bila seseorang mati, dalam istilah agama dikatakan datang kiamatnya. Bila mati, terdirilah kiamat baginya. Iaitu kiamat kecil. Hari ini, sudah ada seorang mati. Tahu di mana? Di Batu Putih ada seorang. Budak muda. Baru kahwin. Meninggal dunia kerana aksiden. Di Taman Melayu, semalam. Sudah kiamat berlaku. Kiamat berlaku padanya.
Esok entah siapa. Ini kiamat berlaku. Termasuk juga dinamakan kiamat kecil bila terjadi bencana-bencana seperti gempa bumi, seperti banjir, bila berlaku kematian, maka berlakulah kiamat tu. Seperti apa lagi? Tsunami yang berlaku di Aceh dulu, 200,000 kiamat bagi mereka. Baik yang berupa perang atau gempa-gempa bumi dan lain-lain kerusakan besar di alam ini. Itu berlakulah kiamat di tempat itu. Berlakulah kiamat pada mereka-mereka yang mati menjadi mangsa dalam kejadian itu. Beberapa hadis sahih menerangkan bahawa keadaan manusia makin lama makin jelek. Makin lama makin jelek, makin lama makin jahat. Ya ke dah. Sekarang ni mana ramai yang semayang ke yang nengok wayang? Hari nengok wayang di mana? Di rumah sudah ada wayang. Masa saya budak-budak tu, orang tua-tua ngabur, Pak Haji ngabur, komen jangan tengok wayang, haram, dosa. Ini hari dah Pak Haji tak berani ngabur, kena tengok wayang tu haram. Ngapa? Kerana dia pun tengok di rumah, sudah tak berani ngaburkan haram. Mana ramai yang pakai purdah ke yang terdedah? One more time. Mana ramai yang pakai purdah ke yang terdedah? Itu sebab sekarang ni kita tak boleh panggil salafus soleh. Boleh panggil halafut toleh. Golongan-golongan yang terkemudian yang jahat-jahat. Majoritinya. Mana ramai yang berjihad di jalan Allah ke yang jahat? Allah tak tahu dia menjawabnya. Mana ramai yang warak ke yang wakrak? Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi makin lama makin jelek, makin lama makin jelek. Sehingga sampai kepada satu ketika tak ada lagi siapa yang nak menyebut nama Allah. Tak ada siapa yang nak menyebut nama Allah. Sekarang ni belum lagi nak kiamat ni. Kerana ada lagi orang nyebut nama Allah. Ada lagi orang semayang. Ada lagi orang datang ngaji. Ada lagi orang mengaji Quran. Sampai satu masa esok tak ada siapa yang menyebut nama Allah. Kata Nabi, tidak akan berlaku hari kiamat selagi ada manusia menyebut nama Allah. Belum lagi lah. Sampai masanya esok, Islam tu hanya tinggal pada nama saja. Sayati zaman ala ummati la yabqa minal iman illa ismun, wala minal islam illa rasmun, wala minal quran illa darsun. Akan sampai satu masanya ke atas umat aku, kata Nabi, tidak kekal manusia dalam keadaan beriman, melainkan hanya pada nama saja. Nama-nama orang beriman. Nama Ibrahim, nama Rasul, Khalilullah. Tapi perangai macam Abraham. Tak nak sebut nama orang kan marah pula. Nama sebut nama sendiri senang. Melainkan hanya ada pada nama. Wala minal Islam illa rasmun. Tidak daripada Islam melainkan hanya ada lambang-lambang saja. Masjid banyak. Ginari alhamdulillah lah, tiap-tiap 2 batu ada masjid, tiap-tiap 2 batu ada masjid. Tapi setengahnya banyak tiang dari orang. Kita di kampung ni alhamdulillah lah ramai lagi yang pergi ke masjid, yang pergi ke surau. Tapi sampai masanya esok tak ada ramai orang datang. Yang datang tu pun orang yang udah tak ada apa-apa hal lagi dah. Udah dekat nak padam je, itu orang tu datang. Udah die arithmetic. Tahu die arithmetic? Apa kata die arithmetic? Udah mati kira-kira. Itu je datang ke masjid, datang ke surau. Bila ada hal aja, tak ada lagi datang dah. Begitulah akhir zaman. Wala minal Quran illa darsun. Tidak dari Quran melainkan bacaan semata-mata. Amal tak ada. Bacaan tu pun lama-lama udah tak ada orang baca dah. Tinggal yang baca siapa? Tikus. Yang baca siapa? Lipat. Yang baca siapa? Semut. Itulah yang baca. Yang lain siapa tak nak baca lagi lah. Itu Nabi ngabur ni. Bukan Ustaz Ibrahim ya. Nabi ngabur kan tu. Nabi ngabur mana pernah tak betul. Himmatuhum butunahum. Cita-cita mereka hanyalah perut mereka saja. Cita-citanya perut aja. Macam bila dapat tak kira. Halal ke haram ke tak kira. Rasuah ke asal janji mau dapat. Saya kena berlaku ke tak apa itu.
Cita-cita nak janji dapat aja. Tak kira lah. Lagi? Wa qiblatahum nisa'akum. Dan qiblat mereka ialah wanita-wanita. Kalau tak ada wanita-wanita tak jadi. Itu jadi qiblat mereka. Jadi tumpuan mereka. Kadang-kadang iklan rokok, apa kena mengenai dengan wanita? Wanita juga. Gambar wanita ada situ. Iklan tokar, apa kena mengenai dengan wanita? Ada juga gambar dia. Pasal apa? Nak menarik orang, itu dia. Begitulah seterusnya. Itu panjang hadis tu. Beberapa hadis sahih menerangkan bahawa keadaan manusia makin lama makin jelek, sekalipun ilmu pengetahuan dan teknik bertambah maju. Ilmu pengetahuan hari ini sikit kehebatnya. Boleh ambil dari televisyen, boleh ambil dari radio, boleh ambil dari tape, boleh ambil dari kaset, boleh ambil dari komputer, boleh ambil dari YouTube. Dalam YouTube tu entah berapa puluh ribu ceramah-ceramah agama, ilmu. Kalau nak tahu ilmu agama, buka aja YouTube macam-macam ada. Buka aja, tulis aja, akan dapat berbagai-bagai ceramah agama. Ada seorang tu YouTube tu 1000 lebih dah ada tau dalam YouTube. 1000 lebih. Sekarang sudah ada 1058. Tahu orang siapa? Allah, tak nampak 5 orangnya. Buka aja YouTube, type situ Ibrahim Ista, jumpa lah insyaAllah. Ceramah-ceramah agama berbagai-bagai tajuk. Jadi ilmu ni senang nak dapat. Tak payah nunggu selemput balik, tak payah. Dari rumah pun boleh dapat ilmu. Tapi ilmu yang macam itu tak berkat. Nak berkat mesti berhadapan dengan tuan guru juga, baru berkat. Jadi ilmu tu banyak, tapi makin lama makin jelek juga manusia. Makin lama makin teruk, makin lama makin jahat, makin lama makin fasik dan sebagainya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun berkurang kebaikan padanya dan bertambah kejelekan. Hadis ni hadis hasan. Hadis hasan seperti hadis yang baik. Riwayat daripada Tabrani dan Abu Daud. Abu Darda, bukan Abu Dar, Abu Darda. Setiap tahun manusia makin lama makin jelek. Berkurang kebaikan padanya dan bertambah kejelekannya. Makin lama makin jahat, makin lama makin jahat, makin lama makin jahat, makin tua makin jahat, makin tua makin tak nak, mungkin makin malas. Makin tua makin tak nak sembahyang, makin tua makin berzina, makin tua makin macam-macam. Orang berjoget tu bukannya orang muda sangat. Orang pergi naik kelab tu orang muda ke orang tua? One more time, orang pergi naik kelab tu orang tua ke orang muda? Orang tua. Tak percaya mau kipuh malam ni. Siapa tak ada mtokar boleh saya bawa, boleh saya balik dengan ambil mtokar. Mau kita pergi jalan yang kalsum tahu. Masuk dalam tu. Orang tua ke orang muda? Orang tua umur 60 lebih, sudah pencin belaka. Tengah berjoget tu, tengah nari betul, tengah berdancing itu. Orang tua tu yang jantan je lah. Yang betinanya tak adalah tua. Kalau tua sampai siur pun. Yang jantan tu yang belaka. Yang betina tu muda-muda belaka. Pasal yang tua tu kenapa? Sebab dia mai balik ke rumah tengok rumahnya apa? Udah jebik je. Jadi mana yang mencari yang muda? Dia naik kelab lah. Itu yang berlaku. Setiap tahun berkurang kebaikan padanya dan bertambah kejelekannya. Setiap tahun keadaan yang sesudahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Itu hadis lain ya. Sehingga kamu menemui Tuhanmu sampailah kamu mati. Makin lama makin jelek, makin lama makin jelek, makin lama makin jelek. Makin lama makin buruk, makin lama makin buruk, makin lama makin buruk, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, sampailah kamu padam. Kecuali mereka yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Patutnya kita ni macam madu lebah. Makin tua makin berkhasiat, makin tua makin berkhasiat, makin tua makin berkhasiat. Patutnya begitu. Jangan jadi macam tebu. Tebu macam mana?
makin ke ujung, makin tahu. Makin ke ujung, makin tahu. Makin ke ujung, makin tahu. Dah hujung sekali, lesyur. Bukan tahu langsung, lesyur pula. Itu tebu. Kita tak nak jadi tebu. Nak jadi madu lebah ke, madu kelulut ke, apa-apa lah. Makin tua makin berkhasiat, makin tua makin pekat, makin tua makin bagus. Macam tu. Baik, bila keadaan makin lama makin jelek, maka sudah barang tentu akan datang suatu masa di mana keadaan manusia paling jelek. Dia makin lama makin jelek, makin lama makin teruk, makin lama makin susah, makin lama makin jahat, sampai satu masa esok sudah terlalu jahat, terlalu jelek, terlalu buruk, ya. Sampai masa nanti. Di dalam kitab Miskat Al-Masabih, ya, nama kitab Miskat Al-Masabih, ya, apa katanya? Diterangkan bahawa ketika itu Allah memerintahkan malaikat-malaikat untuk mengirim manusia-manusia jahat itu semuanya ke dalam neraka. Malaikat bertanya, berapa jumlah mereka itu? Allah menjawab, 999 orang dalam 1000. Dalam 1999 orang. Yang tak masuk berapa orang? Seorang aja. Itu sampai satu masa. Ini dah dekat-dekat dengan masa itulah. Dah dekat dengan masa itu. 999 daripada 1000. Artinya seorang aja yang tak masuk neraka. Sampai masanya besok. Sampai tak ada lagi orang menyebut nama Allah. Maka bila keadaan manusia sudah begitu jeleknya, maka benar-benar tidak ada gunanya bagi mempertahankan kehidupan manusia di dunia ini. Allah kata tak guna lagi dah. Kerana manusia tak akan mahu menyembah aku lagi dah. Allah dah sebut dalam Quran pun, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang syukur. Wa aksaruhumul fasiqun, kata Allah dalam Quran lagi. Maka yang ramainya ialah orang-orang yang fasik. Itu sebab Allah jadikan neraka itu untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam itu untuk dimasuki oleh kebanyakan jin dan manusia. Kebanyakan, majority of jins and manusia. Itu dimasuk dalam neraka jahanam. Yang masuk syurga sikit penuh. Ya. Sebab nanti kita ni besok sampai kepada mahsyar, semua orang akan dibariskan kepada berapa baris? Dah saya sebut banyak kali dah ni. Berapa baris? 120 barisan. Dari 120 barisan, berapa baris orang beriman? 3 baris saja. Bakinya semua kafir belaka. Berapa bakinya? 3 baris beriman dari 120. Bakinya berapa? 117. 117 tu kafir belaka, masuk neraka tanpa hisab. Itu yang Allah sebut dalam Quran apa? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Dihalau orang kafir itu masuk ke dalam neraka secara berbondong-bondong, masuk nerakanya, tahu? Hanya 3 golongan aja yang layak masuk syurga. Itu pun bukan terus masuk syurga dah. 3 golongan tu dibagi lagi kepada 4 baris pula. Dibubarkan 3 baris tu, disuruh baris 4 baris. Barisan yang pertama, orang yang masuk syurga tanpa hisab. Itu tak ada hisab, terus dia masuk syurga. Barisan yang kedua, orang yang masuk dalam golongan kanan. Barisan ketiga, orang yang masuk dalam golongan kiri. Dan barisan yang keempat, orang yang masuk dalam golongan tengah-tengah. Kanan pedak, kiri pedak, tengah-tengah. Yang pertama tadi, golongan yang masuk syurga tanpa hisab. 7 golongan. 7 jenis manusia masuk syurga tanpa hisab. Kita masuk ke tak? Yang pertama, Rasul-Rasul. Ada Rasul angkat tangan? Tak ada. Ulam Rasul ada? Itu ada. Itu nama kedai, bukan nama orang. Yang kedua, Nabi-Nabi. Ada Nabi angkat tangan? Tak ada juga. Ulam Nabi ada? Tak ada juga.
Dulu masa saya jadi cikgu tu ada seorang kulam Nabi, anaknya saya ngajar ni. Itu nama aja, bukannya jenisnya, bukan di golongan Nabi. Itu dua. Yang ketiga wali-wali. Ini banyak. Banyak wali-wali. Ya ke tak? Zali dah jadi wali. Cikgu Ayub sikit lagi dia jadi wali. Anak lelaki perempuan? Anak lelaki bukan ada wali. Saya dah 2 kali jadi wali. Nak masuk 3 kali. Tapi wali itu tak pakai. Itu wali apa? Itu wali nikah. Yang tak wali apa? Wali Allah. Seperti Syekh Qadir Jailani, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Hanafi, seperti Imam Hambali, seperti Sayyidina Umar. Itu wali-wali. Masuk syurga tanpa hisab. Itu golongan 3. Yang keempat, para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abu Talha, lagi Abu Huzaifah, Sa'ad bin Wiqas, lagi apa lagi? Abdul Rahman bin Auf. Itu sahabat-sahabat masuk syurga tanpa hisab. Itu yang keempat. 7 golongan ya. Yang kelima, orang yang sangat sabar. Orang yang sangat sabar. Itu aku lah tu, kita terima. Ya ke pun? Ya lah tu. Orang yang sangat sabar tu 3 tandanya. Sabar mengerjakan segala yang wajib. Sabar menahan segala yang haram. Sabar apabila ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau masuk dalam golongan itu, masuklah dia ke dalam syurga tanpa hisab. Itu yang keberapa? Yang kelima tadi ya. Yang keenam. Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, syuhada. Mati syahid tu ada 2. Satu syahid dunia, satu syahid dunia akhirat. Ada pun satu syahid akhirat, lagi satu syahid dunia akhirat. Syahid dunia tak pakai. Syahid dunia ni dia mati dalam peperangan, tapi dia perang bukan kerana nak menegakkan agama Allah. Dia perang kerana nak tunjuk berani. Dia perang dia berperang kerana nak harta rampasan. Yang itu tak pakai. Dia nak semata-mata untuk memperjuangkan agama Allah, untuk meninggikan syiar agama Allah. Li takuna kalimatullahi hiyal mulia. Lalu mati dia. Itu mana syahid dunia akhirat. Lagi satu syahid akhirat. Di sisi manusia biasa, dia ni mati macam biasa. Mayatnya diselenggarakan macam biasa. Dimandikan, dikapankan, disemayangkan, ditanamkan je. Tapi di sisi Allah dia syahid, iaitu orang yang mati dalam majlis ilmu. Atau orang yang mati memperjuangkan Islam. Orang yang mati dalam berdakwah kepada orang untuk menerima Islam. Itu syahid akhirat. Sebab itu kita kena hadir. Cari mana ada majlis ilmu. Jangan bataskan untuk di Taman Sentosa saja. Tak ada di Taman Sentosa, cari tempat lain. Ada tak? Di masjid ada tak? Di Masjid An-Nur ada tak? Di Masjid Jamik ada tak? Di Batu Putih ada tak? Kalau tak ada di Taman Sentosa ni. Kalau ada, jangan lari pula. Sudah ada majlis ilmu Taman Sentosa ni, lari pula. Itu memang tandakan syahid lah. Itu dia 7 golongan. Yang pertama Rasul-Rasul. Yang kedua Nabi-Nabi. Yang ketiga sahabat-sahabat besar. Yang keempat wali-wali Allah. Yang kelima orang-orang yang mati syahid. Yang keenam orang yang sangat sabar. Yang ketujuh saya tak sebut lagi. Yang ketujuh ialah orang-orang yang sangat miskin, tetapi redha dengan kemiskinannya. Dia redha dengan kemiskinan dia. Dia miskin benar, macam Sayyidina Ali. Tak ada sahabat yang lebih miskin dari Sayyidina Ali. Tapi dia redha dengan kemiskinan, tak pernah merunguk hangat. Orang inilah yang dapat masuk syurga tanpa hisab. Kita masuk yang mana? 7 golongan ni masuk yang mana? Rasul dan tu idaknya, Nabi dan tu idaknya, sahabat pun dan tu idaknya, wali idak juga. Ada, sudah 4 tak ada. Syahid idak juga, mun tak siap nak berjuang bila nak syahidnya? Jenuh ngajaknya, tak siap juga bila nak dapat syahidnya. Kok sabar kau ya? Sabar tu bukan monyok aja. Apa hal mikir ni? Menung aja, mau ke masjid, orang dah azan dah. Sabarlah, itu bukan orang sabar.
Itu orang punya gun. Ya. Kenapa kamu biarkan anak dara kamu tak tudung? Sabar lah, kamu lepas pula. Itu bukan sabar tu apa? Itu dayus. Kenapa kamu biarkan bini kamu tak tudung? Sabar lah, kamu lepas pula malam Jumaat. Marahnya pula, langsung apa tak dapat. Itu orang dayus. Orang dayus dah tertulis di pintu syurga tu. Anti haram alat dayus. Dah tertulis di pintu syurga tu. Kamu wahai syurga, diharamkan ke atas orang-orang dayus. Tak boleh orang dayus masuk syurga, tahu? Itu dia. Jadi itu bukannya sabar namanya. Okey, kita baca senang. Kan saya merepek kan sampai sejam lebih boleh kan? Allah memerintahkan malaikat-malaikat untuk mengirim manusia-manusia jahat itu semuanya ke dalam neraka. Malaikat bertanya, berapa jumlah mereka itu? Allah menjawab, 999 orang dalam 1000. Maka bila keadaan manusia sudah begitu jeleknya, maka benar-benar tidak ada gunanya bagi mempertahankan kehidupan manusia di dunia ini. Dah tak ada guna lagi dah. Itu yang dihapuskan semua manusia tu. Maka ketika itu terjadilah kiamat besar. Dalam Quran banyak menceritakan tentang kiamat besar. Di antaranya apa? Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية kata Allah. Apabila bumi ini digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan gegaran. Apa itu gegaran? Tahukah kamu apa itu gegaran? Wa ma adraka ma hiya, bukan apa ni? Mal qari'ah, apa yang dikatakan gegaran? Wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa yang dikatakan gegaran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, pada hari itu manusia-manusia semua